Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sama balik kitab kita ni, fiqh sunnah mazhab Syafi'i ataupun fiqh lengkap mazhab Syafi'i oleh asalnya dia kitab Matan Rajah wa Taqrib ditahqiq oleh Syekh Mustafa Bura. Nah, dengan asal kitabnya Tahzib fi Adillatil Matan Rajah wa Taqrib. Jadi kita sama balik perkara-perkara yang disunahkan, yang diharamkan dan dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Yastahibbu fi as-sawmi thalathatu asya'. Ta'jil fitri wa ta'khirus suhur wa tarkul hijri min al-kalam. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyam al-'idani wa ayyam tashrik ats-thalathah. Wa yakrahu sawmu yawm asy-syaq illa an yuwafiqa 'adatan lahu. Sunnah-sunnah dalam berpuasa ada 3 perkara, iaitu pertama menyegerakan berbuka. Cepat-cepat buka puasa ni. Sunnah, bukan wajib, sunnah. Yang kedua mengakhirkan sahur dekat dengan subuh ni. Akhir lewat. Yang ketiga menjauhi perkataan buruk, perkataan-perkataan yang tak baiklah. Haram berpuasa dalam 5 hari berikut. Pertama pada Aidul Fitri dan Aidul Adha. Pada 3 hari tasyrik, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi ni hari puasa ni 5 hari lah. Pertama hari raya puasa, yang kedua hari raya haji, yang ketiga 3 hari lagi iaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Dipanggil hari tasyrik. Lepas raya haji, 3 hari lepas hari haji dia. Makruh berpuasa pada hari Syak. Ini bukan haram tapi makruh, itu bersama iaitu nak buka contohnya 30 Syaban gitu lah. 30 hari Syak lah. Masuk ke tak masuk Ramadan tak boleh kita kena berhati-hati, tak boleh. Panggil hari Syak. Kecuali jika bersamaan dengan puasa Isnin Khamis ke, berjasa telah lah. Okay, penjelasan. Pertama, hadis Bukhari hadis 1806 dan hadis Sahih Muslim hadis nombor 1098 meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Sa'ad. Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazadun nasu bi khairin ma ajjalul fitra." Manusia ini akan selalu berada dalam kebaikan selama mana mereka menyegerakan berbuka puasa. La yazalun nasi bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia akan selalu berada dalam kebaikan selama mana mereka menyegerakan berbuka puasa. Segera ni mungkin kemuh. Cepat-cepat maksudnya dalam keadaan awal ya. Jangan buka lepas semaya ke tak. Sebelum maghrib tu buka puasa dah. Afdalnya seorang berbuka dengan beberapa buah kurma kering dan sedikit air. Kurma kering ni dipanggil tamar dah. Kurma basah dipanggil rotab. Jadi berapa buah kurma kering dan sedikit air. Kemudian mengerjakan solat maghrib. Bukan makan nasi penuh ni. Sekadar buka puasa saja dah. Makan kurma sedikit air tu buka puasa. Lantas dia menyantap makanan jika menghendakinya selepas solat maghrib. Sebelum solat maghrib tu bukan makan nasi tu. Modeknya kita makan puasa, buka puasa dengan kurma kering dan sedikit air saja. Lepas tu baru makan nasi lepas solat maghrib. Baru tidak lewat solat maghrib lah. Serupa dengan hari-hari lain lah. Ibn Hibban meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahawa jika Rasulullah SAW berpuasa, beliau belum mengerjakan solat sampai dihidangkan rotab, kurma basah atau air. Kemudian beliau makan atau minum. Jadi Nabi buka puasa ni sebelum solat maghrib, Nabi buka puasa dengan rotab, kurma yang basah. Ataupun air saja dah. Lepas tu solat tu dah. Jadi Nabi makan dan minum rotab dengan kurma basah, rotab lepas atau air dah. Atau minum air saja dah. Atau solat maghrib dulu dah. Jika pada musim panas, beliau belum mengerjakan solat sampai dihidangkan kurma kering atau air dah. Masa panas ni kurma kering dah. Tak buah ni tak. Maksudnya sipil dah. Kurma tu jadi kering-kering. Boleh sipil lama tak basah. Jadi kurma kering ni atau air kata dah. Buka puasa tu simple sangat Nabi. Bukan maksudnya makan nasi. Makan gandum roti. Makan kenyang bukanlah. Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya bahawa Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu ummati bi khairin ma ajjal fi iftar wa akharus suhur."
Umatku akan selalu berada dalam kebaikan selama mana mereka menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Makan sahur tu pelewat. Jilid kelima muka surat 147 Najrul Ahmad. Inhiban merupakan mengakhirkan sahur adalah bahagian dari sunnah para rasul. Mengakhirkan sahur adalah sebahagian dari sunnah para rasul. Maksud mengakhirkan sahur adalah selesainya makan dan minum tidak lama sebelum fajar terbit. 10 minit, 15 minit dekat dengan subuh tu lebih baik. Masa tu lebih baik. Bukan tak makruh ke haram ke tak. Maksudnya masa tu imsak tidak. Masa tu lebih baik dah. Bukhari hadis 526 meriwayatkan dari Ibnu Malik radhiyallahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Sabit makan sahur. Tak kala keduanya selesai makan sahur, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri hendak mengerjakan solat. Kemudian benar solat. Kami berkata pada Anas, berapakah jarak antara sahur dan solat kedua-duanya? Solat keduanya nah. Antara sahur dan solat lah. Tengah-tengah tu berapa lama. Kira-kira seorang lelaki membaca 50 ayat Quran. Jadi ada faham ni berhenti makan sahur. Tapi sebenarnya maksudnya start makan sahur. Jarak antara makan sahur, bermula makan sahur dengan solat. Antara kedua tu berapa lama? 50 ayat. Maksudnya bukannya start berhenti makan sahur. Start makan sahur tu 10 minit dekat nak buka puasa. Dekat dengan subuh. Itu maksud dia. 10 minit ke 15 minit dekat dengan subuh barulah buka, barulah makan. Bukan berhenti makan baru makan. Maksud perkataan buruk yang harus dijauhi adalah perkataan yang batil seperti mencela, mengumpat ghibah dan lain-lain. Jadi perkataan buruk ni sunat ke ataupun sebenarnya wajib, tapi dari segi sunat, dari segi puasa lah. Maksudnya bertambah pahala puasa tu, sunat tu. Dari seginya tidak melakukan perbuatan melafazkan ucapan-ucapan yang buruk yang tak baik. Seperti mencela, mencaci, maki, menghibah, mengumpat. Kata-kata lucah ke apa. Kata buruk kita tak ucap. So tu jadi bertambah besar pahala puasa dah. Di segi situ ni sunat, benda tu wajib mengelak daripada mengumpat ni, tapi dari segi meningkatkan darjat pahala puasa tu jadi sunat di segi sudut tertentu, sudut itu jadi besar pahala ni. Dia puasa ni banyak setengah orang tu nampak macam orang lain puasa tapi dia pahala besar. Ada orang lain tu nampak macam puasa tapi pahala kecil sebab ada mengumpat, ada ucapan lucah ni. Hadis riwayat Bukhari hadis 1804 beriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa tidak meninggalkan perkataan-perkataan dusta dan mengerjakannya, tidak meninggalkan perbuatan dusta, masih mengerjakan perbuatan dusta, maka Allah tidak peduli ketika orang itu meninggalkan makanan dan minumannya. Falaysa lahu hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi Allah tak kisah. Allah tidak menghargai tinggal makan dan tinggal minum tu. Tak ada orang nak Allah nak hargai, Allah nak bagi pahala dah. Sebabnya dia perkataan dia banyak cakap dusta, bohong, cakap lucah, cakap minta baik dah. Kalau zur ni bohong lah, bersumpah bohong lah. Artinya puasanya tidak mendapatkan pahala walaupun kewajipan puasanya gugur darinya lah. Dari segi fiqh biasanya, kaedahnya, benda haram ni yang akan mengurangkan pahala tapi tidak membatalkan amalan tertentu lah. Kita solat pakai pakaian haram lah, curi lah. Jadi solat tu pun sah tapi pahala tak ada lah. Sebabnya kita buat perkara yang haram lah. Begitu juga puasa ke apa, dah mengumpat ke apa ni. Puasa tu tidaklah batal tapi pahala je seolah batal lah. Tak ada anugerah, sekadar tak kena hukumnya. Gitulah kita kata. Poin keempat, Muslim hadis nombor 1138 meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu bahawa Rasulullah SAW melarang berpuasa selama 2 hari, iaitu Aidul Adha dan Aidul Fitri. Jadi Nabi larang 2 hari dah. Nabi larang puasa. Ada kata makruh, ada kata haram. Sini mazhab kita kata haram lah. Puasa Aidul Adha, Aidul Fitri ni haram. Hadis riwayat Bukhari hadis 1810 juga meriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu. Jadi tak boleh puasa hari raya haji dan hari puasa. Hadis Sahih Muslim hadis nombor 1142 meriwayatkan dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu bahawa Rasulullah SAW mengutusnya dari dan Aus
bin Al-Hadatsan. Ka'ab Malik dan Aus bin Al-Hadatsan ni Nabi utus ketika hari tasyrik. 11, 12, 13 lah. Beliau lalu menyuruh tidak akan masuk syurga kecuali seorang mukmin. Hari Mina adalah hari makan dan minum. Hari Mina tu hari 11, 12, 13 lah, hari tasyrik. Jadi orang mukmin dah boleh masuk syurga. Tak tahulah dia kata tiba-tiba hari Mina tu Nabi kata tak boleh makan, hari makan dan minum, tak boleh puasa. Tak boleh puasa. Jadi ada kata haram, ada kata makruh. Sini kita fahamnya haram lah. Larangan Nabi haram puasa pada 11, 12, 13. Hari Mina, hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Abu Daud hadis 2414 meriwayatkan dari Amr bin As radhiyallahu dia berkata, pada hari-hari ini Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk berbuka puasa dan melarang kami untuk berpuasa. Malik berkata inilah hari tasyrik. Hari ini hari tasyrik. Hari tak boleh buka untuk tak boleh puasa lah. Suruh makan lah, berbuka dan melarang kami untuk berpuasa. Hari tasyrik. Yang keenam, hari Syak adalah hari ke-30 Sya'ban yang diragukan oleh orang banyak, iaitu apakah hari bahagian dari Sya'ban ataukah itu hari Ramadan. Tapi tak yakin Ramadan. Nabi larang puasa. Kita ni tidak berhati-hati sampai jadi waswah. Nabi ni suruh ajar kita agama ni yakin lah. Selagi tak yakin Nabi, suci. Selagi tak masuk Ramadan, boleh Sya'ban. Ya. Pendapat dipegang dalam mazhab adalah memandang haram berpuasa pada hari itu dan tidak sah. Bukannya makruh. Mengikut kitab ni makruh dan tak ada nak. Kitab Matan Raya Takrib. Di pendapat yang kira muktamad dalam mazhab ni kata sebenarnya haram puasa pada hari 13 Sya'ban tu dan tidak sah. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud hadis 2304 dan hadis riwayat Tirmizi hadis nombor 606 dan dinilainya sahih. Sahih lah, hadis ni sahih. Dari Amr bin Yasir radhiyallahu dari Rasulullah SAW beliau bersabda, man shama al-yawma alladhi yashukku fihi an-nasu faqad 'asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan oleh orang banyak, maka dia telah bermaksiat pada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Maksiat ni dosa, haram. Jadi maksiat ni adalah haram. Jadi kalau benda tu tidak haram, takkanlah Nabi kata sahabat ni Rasulullah SAW kata maksiat dah. Jadi benda tu haram dah. Perkataan penulis Abu Syuja' makruh harus ditafsirkan mengikut makruh tahrim sehingga sesuai dengan pendapat dipegang oleh mazhab. Muktamad mazhab lah. Diharamkan juga berpuasa pada separuh kedua bulan Sya'ban berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Jadi siapa yang puasa pada hari Syak tu maka dia telah bermaksiat pada Abul Qasim. Perkataan penulis Abu Syuja' makruh harus ditafsirkan menjadi makruh tahrim sehingga sesuai dengan pendapat yang dipegang oleh mazhab lah. Diharamkan juga berpuasa pada separuh kedua bulan Sya'ban. Ini kata haram. Mazhab kita kan makruh mana lah. Tapi ada mazhab yang kata tak makruh dah. Jadi lepas 15 Sya'ban tu boleh puasa ke tidak, ni kata haram. Berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Abu Daud hadis nombor 2037 dan disahihkan oleh Tirmizi hadis nombor 338 dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu." Jika tersisa separuh bulan Sya'ban maka janganlah kalian berpuasa. Ulama mazhab kita pakai ni kata sahih lah. Mazhab lain kata dhaif habis ni. Tak apalah. Lepas daripada 15 Sya'ban jangan puasa dah. Kuat juga dari segi sanad ni. Dalam riwayat Ibn Majah hadis 1501 disebutkan, "Idza kana nisfu min Sya'ban fala shauma hatta yaji'a Ramadan." Jika telah datang pertengahan bulan Sya'ban, maka tidak ada puasa sampailah datang bulan Ramadan. Jika telah datang pertengahan bulan Sya'ban, idza kana nisfu min Sya'ban fala shama hatta yaji'a Ramadan.
Haramnya puasa pada hari Syak dan separuh kedua bulan Sya'ban tidak berlaku jika bersamaan dengan puasa yang dilakukan kerana kebiasaannya. Misalnya puasa Isnin dan Khamis. Walaupun haram, walaupun makruh kata, tapi kalau kena biar kebiasaan puasa Isnin Khamis, kena hari Khamis atau kena hari Isnin, maka dia boleh puasa bukan kerana bersikap berhati-hati nak puasa awal, tapi dia kerana penyakit waswas atau penyakit berhati-hati, tapi dia kerana dia biasa puasa Isnin Khamis. Atau menyambung puasa dikerjakan sebelum separuh kedua bulan Sya'ban. Sama puasa yo, ini pendapat kata boleh puasa penuh bulan Sya'ban ni. Puasa penuh tak kira lah. Jadi dia puasa bukan berhati-hati, kerana berhati-hati kerana puasa nak penuh. Kita puasa qada segala pun boleh puasa. Tak apalah, kiranya kebiasaan lah. Tak kira. Jadi penting kebiasaan dia puasa Isnin Khamis ke puasa qada pun segala. Dia kan, dia boleh. Hadis riwayat Bukhari ataupun qada dak ataupun panggil apa? Kafarat. Dia boleh apa dah. Hadis riwayat Bukhari hadis 1018 dan hadis Sahih Muslim hadis 1045 riwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW beliau bersabda la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kan yasumu shaman falyasum. Janganlah kamu kalian mendahulukan Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Kecuali seorang lelaki yang telah terbiasa berpuasa sunnah, maka hendaklah dia berpuasa pada itu. Jadi puasa sehari 2 hari untuk berhati-hati kononnya, untuk takut termasuk Ramadan kononnya. Ini hari Syak. Nabi larang penyakit waswas, penyakit berhati-hati kononnya. Agama ni penuh dengan keyakinan. Tidak ada waswas. Ya atau tidak. Gitu dah. Belum masuk waktu, tak boleh solat. Dia masuk waktu, boleh solat. Belum masuk Ramadan, tak boleh puasa Ramadan. Apabila masuk, baru Ramadan puasa. Tak boleh kita berhati dengan puasa lah. Solat lah, puasa dah sebelum masuk waktu tu. Itu bukan agama tu lah. Tu gangguan iblis. Waswas lah. Setakat tu sajalah perbincangan kita. Tersambung pula bab yang seterusnya. Qada dan kafarah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallah, subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.